Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kedua pada kali ini, antum semua akan bersama dengan Ana lah. Itu Ana perkenalkan diri sebagai Dr. Nur Hidayah binti Fauzi. Saya daripada Jabatan Fiqh dan Usul, dan bidang fokus saya adalah dalam bidang fiqh penggunaan. Okey, pada minggu kedua ini kita semua akan belajar tentang pengajian syariah di awal Islam. Okey. Antara isi kandungan yang saya akan bahaskan kepada antum adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi zaman awal Islam, yang ketiga adalah asas pengajian syariah, yang keempat adalah kaedah pembinaan hukum di zaman awal syariah, yang kelima adalah sumber-sumber pengajian syariah, dan yang terakhir adalah ciri-ciri pengajian syariah di zaman awal Islam. Okey, pendahuluan. Okey, pengajian syariah itu bermula bersama dengan kelahiran syariah Islam itu sendiri. Di mana syariah Islam bermula dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Rasa semua antum tahu apakah yang dimaksudkan dengan surah Al-Alaq. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia menerusi pena dan tulisannya. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Daripada penurunan ayat Al-Quran inilah yang berlaku pada tahun 610 Masihi, lebih kurang 13 tahun sebelum hijrah. Jadi bermula pada tarikh ini pengajian syariah telah berkembang dari semasa ke semasa sehinggalah pada pertengahan abad ke-14 hijrah. Okey. Apakah definisi zaman awal Islam? Kalau ada orang tanya antum, apakah yang dimaksudkan zaman awal Islam? Zaman awal Islam ini terdiri daripada dua zaman. Yang pertama adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua ialah zaman Khulafa ar-Rashidin. Jadi pada hari ini saya akan bahas saya akan bagi kuliah tentang kedua-dua zaman lah. Itu zaman Rasulullah dan juga zaman Khulafa ar-Rashidin. Zaman Rasulullah SAW ni adalah semasa hayat baginda setelah menjadi Rasulullah SAW sehinggalah kewafatan baginda. Manakala zaman Khulafa ar-Rashidin ini adalah empat para sahabat yang diangkat sebagai zaman ataupun diangkat sebagai Khulafa ar-Rashidin yang menjadi panduan ataupun menjadi yang menjadi kepada rujukan semasa selepas ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, asas pengajian syariah. Okey, asas pengajian syariah di zaman awal Islam ini ada dua sahaja iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Al-Quran ini diturunkan sedikit demi sedikit dalam jangka masa lebih kurang 23 tahun di mana ia mengandungi keseluruhan pengajian syariah termasuklah aspek syariah. Okay, tempoh penurunan Al-Quran ini terbahagi kepada dua zaman iaitu zaman Mekah dan juga zaman Madinah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan zaman Mekah dan zaman Madinah? Okay, zaman Mekah ialah ayat yang diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Mekah. Okey. Lebih kurang ayat Mekah ini adalah lebih kurang 12 tahun lah di mana sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah ke Madinah. Aspek yang ditekankan dalam zaman Mekah ini ada dua iaitu pertama aspek akidah, yang kedua aspek akhlak. Okey.
kedua-dua aspek ini amat penting ditekankan, ataupun banyak ayat Al-Quran yang diturunkan pada zaman Mekah ini adalah berkaitan dengan akhlak dan juga akidah. Kan? Kalau akhlak ni tentang keesaan, menerima keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitab, kan? Mempercayai bahawa kebangkitan semula sesudah mati, adanya hari hisab dan juga hari akhirat dan sebagainya. Maksudnya perkara-perkara ini telah diberikan, telah dinyatakan, telah diturunkan ayat Al-Quran untuk memperbetulkan akidah manusia yang maksudnya masyarakat yang hidup pada ketika itu, yang kebanyakan daripada mereka adalah golongan-golongan yang tidak mempercayai kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang kebanyakannya mereka adalah beragama, bukan beragama, mempercayai kepada diorang kepada menyembah, kan, diorang menyembah berhala, menyembah kepada lembu, menyembah menyembah kepada matahari dan sebagainya. Jadi Al-Quran pada ketika itu pada zaman Mekah ini diturunkan untuk membersihkan semua perkara-perkara yang kotor tu. Okey, yang kedua adalah akhlak, iaitu menanam nilai-nilai baik sebagai ganti kepada nilai-nilai buruk yang sedia ada. Kan, seperti mana yang antum semua tahu bahawa pada zaman dahulu, kan, masyarakat pada ketika itu menjadikan wanita ini sebagai hamba abdi sahaja. Mereka tidak menganggap golongan wanita itu adalah golongan yang tidak menganggap golongan wanita adalah golongan yang mulia. Dia hanya menjadikan wanita ini sebagai, bila dia nak dia ambil, bila dia tak nak dia boleh buang je. Okay. Selain pada itu juga, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di zaman Mekah ini juga adalah untuk memperkukuhkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tugas dakwah yang begitu berat, seperti menyebut kisah umat terdahulu sebagai iktibar dan memberi galakan secara jelas kepada baginda. Macam tu. Jadi pada peringkat ini, hukum-hukum berkaitan amali tidak banyak diperkatakan oleh wahyu. Ia bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengawal akidah orang Islam daripada perkara-perkara syirik. Okey, apakah pula zaman Madinah? Okey, zaman Madinah ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ayat-ayat Al-Quran berkaitan hukum amali yang terperinci telah diturunkan. Ini kerana selepas hijrah, masyarakat dan negara Islam mula terbentuk dan peraturan-peraturan bagi mengatur masyarakat dan negara diperlukan. Jadi Islam di Madinah adalah agama yang telah berkembang menjadi akidah dan syariah, merangkumi semua aspek hidup manusia. Jadi semua perkara yang berkaitan dengannya. Maksudnya semasa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah ini, di Madinah ini adalah yang merangkumi seluruh kehidupan manusia. Bukan sahaja dari aspek akidahnya, bukan sahaja akhlaknya, tetapi merangkumi keseluruhan aspek manusia, termasuklah ibadatnya, termasuklah muamalatnya, kehidupan seharian, dari aspek kekeluargaan, perundangan, kewangan dan sebagainya. Jadi maksudnya
Dia adalah satu yang syariah, sesuatu yang syumul, yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Itu adalah zaman Madinah. Okay. Next adalah kaedah pembinaan hukum di zaman awal Islam. Okey. Apakah kaedah ataupun apakah kaedah pembinaan hukum? Bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan tajuk anak ni adalah bagaimana hukum itu boleh dibina di zaman awal Islam. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan. Okay, menyelesaikan persoalan yang dikemukakan. Sama ada pertama menjawab persoalan yang dikemukakan, dan yang kedua menyelesaikan pertikaian hukum yang timbul. Okay, kita pergi yang pertama, iaitu menjawab persoalan yang dikemukakan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum haid. Katakanlah, darah haid itu sesuatu yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan. Yakni, janganlah kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu dalam masa haid itu, dan janganlah kamu menghampiri mereka sebelum mereka suci. Jadi, pada ketika ini, zaman pada ada segolongan pihak yang bertanyakan kepada Rasulullah tentang apakah hukum menyetubuhi seorang wanita ataupun isteri semasa dalam haid. Jadi turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa hendaklah seorang suami menahan diri dia daripada melakukan persetubuhan dengan isteri semasa dalam tempoh haid. Selepas dia dah habis tempoh haid, barulah boleh bersama kembali dengan isteri. Okay, yang kedua adalah menyelesaikan pertikaian hukum yang timbul. Okay, contohnya hukum berkahwin dengan perempuan musyrik. Di mana seorang Muslim ni ingin mengahwini seorang perempuan musyrik, tetapi menggantungkan perkahwinan tersebut di atas persetujuan baginda SAW. Jadi apabila lelaki berkenaan bertanyakan masalah ini kepada baginda, maka turunlah ayat Al-Quran. Okay, turunlah ayat Al-Quran. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلِأُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Yang bermaksud, janganlah kamu kahwini perempuan musyrikin sehingga mereka beriman. Sesungguhnya sahaya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik minat kamu. Maksudnya seorang lelaki ni telah datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keinginan dia untuk berkahwin dengan seorang perempuan yang lain agama. Jadi Rasulullah kata tunggu dahulu. Kan? Maka turunlah ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahawa kalau kamu nak kahwin, maka kahwinlah golongan yang orang Islam. Bahawa kerana apa? Kerana orang Islam ini lebih baik berbanding daripada perempuan yang bukan Islam, walaupun kamu berminat kepadanya. Macam tu. Boleh, kalau kata nak kahwin juga boleh, tetapi seorang wanita musyrik itu perlu menukar agamanya dan masuk agama Islam.
Okey, yang seterusnya adalah menerangkan hukum yang belum berlaku. Ada dua keadaan tadi, menyelesaikan hukum. Yang kedua adalah menerangkan hukum yang belum berlaku. Maksudnya ayat Al-Quran ini diturunkan sebab nak menguatkuasakan hukum Islam dalam masyarakat, terutamanya dalam ayat-ayat yang berkaitan ibadah. Kan? Contohnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu nak semayang, maka hendaklah basuh muka kamu dan kedua belah tangan kamu sampai ke siku dan sapulah kepada kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Dan jika kamu berjunub, maka bersucilah kamu, dan jika kamu sakit atau dalam pelayaran atau salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedangkan kamu tidak dapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Okey, dalam surah Al-Ma'idah ini ayat ke-6, kan? Dalam satu ayat itu berapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang banyaknya ayat Al-Quran pula. Maksudnya banyaknya hukum-hukum yang berkaitan ibadah, kan? Meskipun dalam satu ayat. Yang pertama, Allah nak ajar bagaimana syariah, nak ajar bagaimana kita nak sembahyang. Yang kedua, apabila kita berjunub maka kita wajib bersuci. Yang ketiga, bertayamum sekiranya tidak ada air. Dan dalam satu ayat tetapi mengandungi tiga hukum yang berbeza. Itulah contoh yang kedua tu pun, yang bermaksud berpuasalah kamu apabila melihat anak bulan kalau awan mendung menghalang antaranya dan penglihatan kamu, maka cukuplah tempoh selama 30 hari. Maksudnya kalau apabila kita nampak anak bulan, kita pun kena, kita nampak anak bulan maka wajib ke atas orang Islam untuk berpuasa. Macam tu. Okey, dalam sesetengah keadaan yang memerlukan hukum tetapi wahyu tidak turun, Rasulullah SAW akan berijtihad dalam menentukan hukum. Okey, tetapi ijtihad itu hanya bersifat sementara kerana wahyu akan turun sama ada untuk mengesahkan ijtihad berkenaan ataupun menjelaskan ijtihad yang dilakukan tidak tepat. Okey, contohnya kes tawanan perang Badar. Okey. Kes tawanan perang Badar ni adalah wahyu belum diturunkan tetapi menjadi panduan menguruskan tawanan perang. Maka baginda SAW memutuskan supaya mereka dibebaskan dengan tebusan. Maka turun ayat Al-Quran yang menafikan kewajaran keputusan baginda SAW. Yang bermaksud kejap ya. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun azim. Okay. Yang bermaksud tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda sedangkan Allah mengkehendaki akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab yang besar disebabkan apa yang kamu ambil. Dalam kes tawanan Badar ini,
pada ketika ini Rasulullah menunggu wahyu bagaimana untuk menguruskan tawanan perang Badar. Walau bagaimanapun wahyu tidak juga turun. Jadi baginda pun memutuskan supaya mereka ini boleh dibebaskan dengan tebusan. Jadi turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal dan surah Al-Anfal yang menafikan kewajaran keputusan baginda. Rasulullah kata, Rasulullah decide bahawa mereka tu boleh dibebaskan, tawanan tu boleh dibebaskan dengan tebusan. Tetapi apa yang dikehendaki daripada surah ayat Al-Anfal adalah untuk membunuh tawanan-tawanan perang tersebut. Maksudnya ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada ketika ini adalah tidak tepat. Jadi turunlah ayat Al-Quran yang memperbetulkan ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antum boleh bacalah. Okey. Ini adalah contoh di mana para sahabat berijtihad sewaktu ketiadaan air untuk berwuduk. Ketika tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dua orang sahabat baginda telah keluar dalam satu perjalanan. Apabila masuk waktu sembahyang, mereka tidak ada air untuk berwuduk lalu bertayamum. Okay. Setelah menunaikan sembahyang dan waktu sembahyang masih belum luput, mereka pun bertemu dengan air. Maka seorang sahabat mengambil wuduk dan mengulangi sembahyang, manakala seorang lagi sahabat tidak mengulangi sembahyang. Maksudnya dia dah sembahyang sebelum ni kan. Jadi dia tak sembahyang lah. So ada dua keadaan yang berbeza. Satu yang mengulangi sembahyang, yang kedua adalah yang tidak mengulangi sembahyang. Jadi apabila mereka berjumpa ataupun bersama Rasulullah SAW, maka dia pun bertanya. Dia berceritakan dengan apa yang berlaku dan apa yang dia orang buat. Kan? Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat yang tidak mengulangi sembahyang, dia kata perbuatan kamu menepati sunnah dan sembahyang kamu adalah sah. Manakala orang yang mengulangi sembahyang tu, dia kata kamu mendapat dua kali pahala. Maksudnya dua-dua ijtihad yang dilakukan itu adalah betul. Cuma orang yang mengulangi sembahyang itu dia mendapat 2 kali pahala berbanding dengan orang yang tidak mengulangi solatnya. Okey, ini adalah satu conclusion yang saya nak kamu faham bahawa sumber pengajian syariah di zaman awal Islam ini ada dua sahaja, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ijtihad berlaku, tetapi ijtihad itu hanya bersifat sementara sahaja. Apabila tu kerana akan turun ayat Al-Quran yang mempernafikan ataupun mengiyakan bahawa ijtihad yang dilakukan pada ketika itu adalah betul. Okey. Okey. Seterusnya kita sambung kepada ciri-ciri pengajian syariah di zaman awal Islam. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangannya adalah secara berperingkat-peringkat, di mana Al-Quran dan Sunnah diturunkan secara berperingkat-peringkat adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan juga menerangkan hukum yang belum berlaku. Okay. Kan saya cerita tadi bahawa Al-Quran dan juga As-Sunnah itu diturunkan adalah untuk saling melengkapi. Kan? Jadi antara sebabnya adalah untuk menyelesaikan persoalan dan juga menerangkan hukum yang masih belum berlaku.
Jadi Rasulullah SAW pada ketika itu telah menjadi satu pusat, telah menjadi pusat perkembangan pengajian syariah, di mana baginda adalah sebagai penyampai, pentafsir dan juga pelaksana. Jadi dia adalah menyampaikan, mentafsir kepada Al-Quran dan juga melaksanakan hukum hakam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi para sahabat turut sama menyampaikan pengajaran baginda kepada para sahabat yang lain. Maka berlakulah perkembangan ataupun perkembangan pengajian syariah pada zaman tersebut. Yang kedua adalah berlaku pemansuhan. Macam mana berlaku pemansuhan? Pemansuhan bermaksud penukaran hukum lama dengan hukum baru yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Contohnya, dalam persoalan wasiat. Pada mulanya wasiat ni wajib siapa-siapa yang sakit contohnya, wajib dia mewasiatkan harta dia tu kepada anak dia, bini dia yang dia akan tinggalkan. Tetapi kemudian kewajipan tersebut telah bertukar menjadi harta pusaka. Dan maka wasiat tidak lagi diwajibkan. Itu dalam surah ayat 11 Allah memerintahkan kamu yusikumullahu fi auladikum minal zakari dalam surah yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Allah perintahkan kamu, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu sebahagian lelaki, bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Maksudnya dalam Al-Quran ni, kalau sebelum ni dalam dia kata siapa yang nak meninggal maka wajib ke atas dia itu untuk wasiat kepada anak lelaki dia, anak perempuan dia, isteri dia. Tetapi hukum itu telah dimansuhkan, telah dihazafkan dan ditukar menjadi hukum harta pusaka. Macam tu. Jadi tak risau, walaupun dia tidak wasiat, maka hukum anak yang ditinggalkan itu tetap mendapat harta pusaka. Isteri yang ditinggalkan itu tetap mendapat hak dia sebagai seorang isteri. Contohnya, seorang ayah meninggalkan dia dah meninggal, dia ada anak lelaki, anak perempuan. Jadi anak lelaki dia dapat satu, anak perempuan dia dapat setengah. Satu ni separuh. Dia akan dapat separuh daripada orang lelaki, akan dapat banyak berbanding anak perempuan. Orang lelaki akan dapat 2/3, manakala yang perempuan akan dapat 1/3 sahaja. Macam tu. Allah dah tetapkan, kita tak nak deny. Kenapa Allah buat macam tu? Yang kedua, contoh yang kedua adalah iddah bagi perempuan yang kematian suami. Pada asalnya tempoh iddah tu adalah setahun. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri mereka, iaitu diberikan mut'ah, iaitu nafkah sagu hati hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh berpindah dari tempat tinggalnya. Setahun iddah dia. Tetapi
ayat tersebut telah dimansuhkan dan digantikan dengan tempoh yang lebih singkat, iaitu 4 bulan 10 hari. Wallazina yatawaffawna minkum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah isteri itu menahan diri mereka, menahan dari mereka beribadah selama 4 bulan, beriddah selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya berlaku pemansuhan. Yang ketiga adalah bersifat praktikal. Apa itu bersifat praktikal? Mana semua hukum yang ditentukan adalah bersifat praktikal, bukannya teori. Bukan satu andaian, bukannya suatu teori saja. Kita belajar je tapi kita tak praktik. Tak. Dia adalah bersifat amali dan juga praktikal. Mengapa? Dengan tujuan untuk Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan menerangkan hukum yang belum berlaku kepada masyarakat. Baginda juga melakukan ijtihad sementara sekiranya berlaku situasi wahyu lambat turun. Okey. Seterusnya adalah tiada khilaf yang berlaku. Okey. Okey, tidak ada khilaf tentang apa sahaja hukum yang ditetapkan. Maksudnya, setiap hukum yang ditetapkan oleh dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah itu tidak berlaku khilaf. Tidak ada khilaf dalam kalangan dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab semua hukum berdasarkan kepada sumber wahyu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Allah lah. Sama ada Al-Quran dan As-Sunnah itu ialah daripada bersumberkan daripada wahyu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pihak yang menyampaikan wahyu juga adalah hanya seorang sahaja, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagaimanapun memang ada berlaku sememangnya ada berlaku perbezaan pandangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun perkara itu akan hilang ataupun perkara itu akan selesai apabila turunnya ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah yang memperbetulkan ataupun mengiyakan, sama ada membenarkan ataupun mengatakan bahawa ijtihad yang dilakukan itu adalah tidak tepat. Okey, seterusnya adalah pemberian alasan secara ringkas dan jelas. Di mana semua hukum yang dibentuk, yang ditentukan disertai dengan alasan yang diberikan secara ringkas dan juga jelas. Maksudnya setiap hukum itu ada sebab dia. Ada objektif yang kenapa diturunkan. Jelas objektif dia. Ada asbabun nuzul contohnya. Kenapa ayat itu di Quran, ayat itu diturunkan kerana ada asbabun nuzul dia. Itulah maksud dia. Dengan tujuan yang pertama untuk menerangkan objektif hukum itu ditentukan. Yang kedua, membimbing para fuqaha memahami hukum berkenaan dan menjadikan mereka lebih peka terhadap maqasid syariah. Itu objektif yang ingin dicapai oleh hukum syarak. Yang ketiga ialah melatih para fuqaha menganalisis, seterusnya membuat kesimpulan hukum melandaskan kepada sumber-sumber yang berautoriti. Contohnya, kenapa diharamkan arak? Sebab nak jaga akal. Apa hikmah di sebalik itu? Apa maqasid di sebalik setiap hukum yang diturunkan?
Kenapa perkahwinan ini adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam? Sebab apa? Sebab perkahwinan ini adalah sesuatu yang fitrah semula jadi manusia. Betul? Ia adalah satu fitrah. Semua orang nak berkahwin. Kan? Sebab tu adalah fitrah insani manusia. Dia nak berpasang-pasangan. Dengan berkahwin maka lahirlah zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Sebab tu dia kata untuk menjaga kesucian maruah, maka berkahwinlah. Okey, seterusnya zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Nanti saya akan sambung sekejap lagi tentang zaman Khulafa' Ar-Rasyidin.